Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2024. Memandangkan ini adalah perbahasan peringkat dasar, saya akan memberi tumpuan kepada perkara dasar saja, iaitu hasil, prinsip-prinsip OPEX dan DVEX dan juga isu tentang subsidi. Item-item spesifik OPEX DVEX kita boleh bincang masa perbahasan jawatankuasa nantilah. Ya. Tuan Speaker, selain menjadi ahli Parlimen Subang, saya juga mempunyai pelbagai tanggungjawab pada masa ini. Pengerusi PSSC Perhubungan Antarabangsa dan Perdagangan, pengerusi APPGM bagi Kewangan Politik, pengerusi Malaysian Chapter of APHR, wakil Asia Pasifik bagi IPU Working Group on Science Technology, dan terakhir pengerusi Malaysia Debt Venture MDV. Ya. Dalam ucapan ini, saya akan pakai kacamata lah kerja saya iaitu di IPU dan MDV, dan saya juga akan menyentuh sedikit tentang renewable energy dan juga space technology. Akhir sekali, sebagai ahli Parlimen Subang, saya juga ingin mengemukakan soalan mengenai status projek klinik kesihatan USJ 1. Sebab Yang Amat Berhormat Tambun ada cakap lah tentang klinik baru. Ya. Baik Tuan Speaker, saya mulakan dengan ucapan saya dengan menegaskan pendirian saya dan juga pandangan saya bahawa ini adalah satu belanjawan yang cukup berani lah bagi saya. Saya bermula dengan isu ramalan hasil. Asas bagi setiap belanjawan yang baik dan bermakna adalah kerja ramalan hasil yang tepat. You must have, dengan izin, you must have accurate estimation of revenue. Keyakinan terhadap sesuatu belanjawan hanya boleh dibina dengan prinsip kejujuran dan kebenaran. Oleh demikian, saya sangat terharu apabila Yang Amat Berhormat Tambun jujur tentang sistem fiskal yang rosak yang telah diwarisi oleh kerajaan beliau. Hasil yang tidak mampan, hasil cukai terendah dalam rantau, over dependency kepada minyak dan gas, disiplin fiskal yang buruk dan sistem subsidi yang tidak mampan. Kita tidak boleh meneruskan jalan buruk ini. Kita perlu berani merangkul perubahan. Sebab itulah bagi saya ini adalah belanjawan yang berani. Berani menerima hakikat keadaan semasa sekarang dan juga berani untuk berubah. Jadi, bagaimana dengan ramalan hasil untuk tahun 2024 oleh kerajaan Yang Amat Berhormat Tambun? Saya gembira untuk mengumumkan bahawa projeksi hasil kali ini adalah yang paling waras. Pertumbuhan yang diramalkan dalam kutipan cukai hasil pada tahun depan ialah sebanyak 12 bilion, iaitu peningkatan 6%. Dengan pertumbuhan ekonomi GDP diramalkan sebanyak 4 ke 5% tahun depan, dan juga dengan pelaksanaan cukai progresif yang baru, cukai mewah luxury tax, cukai keuntungan modal capital gains tax, dan peningkatan sebanyak 2% SST, ramalan 6% peningkatan collection income tax ni benar-benar dan tepat dan waras. Jadi tahniah pada Yang Amat Berhormat Tambun kerana meneliti isu asas ini dengan betul. Saya juga gembira melihat Yang Amat Berhormat Tambun mengambil beberapa pendekatan cukai progresif dengan memperkenalkan cukai mewah dan cukai keuntungan modal. Walau bagaimanapun, kita kekurangan penjelasan daripada kerajaan mengenai kedua-dua cukai tersebut. Banyak soalan perlu dijawab dengan lebih terperinci. Dari isu cukai mewah yang dicadangkan, saya ingin tahu sama ada senarai barangan dan produk mewah telah ditentukan atau belum. Adakah ini akan merangkumi klasifikasi aset-aset besar seperti kereta, rumah yang sudah mempunyai elemen cukai? Jika ya, adakah ini akan menimbulkan apa-apa isu cukai berganda? Mengenai cukai keuntungan modal bagi saham-saham yang tidak disenaraikan, saya sebenarnya kurang setuju dengannya kerana cukai ini memang tidak efisien dan akan menimbulkan banyak pertikaian termasuk isu cukai berganda. Adakah cukai ini akan memakai kadar tetap 10% atau pakai kaedah yang lebih baik mengikut prinsip time sensitive seperti RPGT, Real Property Gain Tax? Bagi saya, dasar cukai yang jauh lebih rasional dan penting ialah cukai keuntungan modal atas saham syarikat yang tersenarai. Cukai ini jauh lebih efisien kerana tidak ada pertikaian berkenaan perkiraan penilaian dan keuntungan modal. Saya tahu ahli-ahli kewangan dan orang kaya akan menentang cadangan ini. Mereka akan kata cukai keuntungan ini akan melembabkan lagi bursa Malaysia.
Tetapi Tuan Speaker, ini adalah hujan yang tidak logik dan tepat. Biar saya reverse the question. Mengapa pula pada masa kini ketika kita tidak mempunyai sebarang cukai keuntungan modal, Bursa Malaysia masih tidak juga berkembang dengan pesat? Tuan Speaker, sejak berapa tahun lepas, Bursa Malaysia telah hilang daripada investment radar kebanyakan pelabur-pelabur institusi. Banyak faktor yang mempengaruhinya, tetapi isu terbesar ialah kurang tadbir urus yang baik. Skandal 1MDB terkenal di seluruh dunia. Skandal baru, serba dinamik, juga cukup teruk. Jadi isu utama kekurangan pelaburan adalah isu tadbir urus yang lemah dan bukan sama ada atau tidak cukai keuntungan modal. Sebagai kerajaan madani, pelaksanaan cukai keuntungan modal ke atas syarikat public listed company adalah selaras dengan nilai-nilai teras kita. Bursa saham adalah tempat di mana golongan orang kaya berlabur. Kerajaan madani sepatutnya tidak perlu takut, kena berani dan engage dengan dan meminta golongan kaya ini untuk membayar cukai atas keuntungan daripada pelaburan dan aktiviti spekulasi. Oleh itu saya mencadangkan kerajaan bermula dengan kadar cukai yang sangat rendah untuk public listed company, iaitu seperti 2 ke 3%, tetapi pengenalan ini harus berjalan dengan perbaikan tadbir urus, ketulusan dan accountability daripada Bursa Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Tentang pelaburan saham tersenarai oleh badan-badan kerajaan yang menjaga kepentingan rakyat seperti KWSP dan PNB, cukai ini boleh dipulangkan sebagai full rebate pada end of a financial year dengan izin. Mengenai peningkatan 2% SST, saya faham bahawa langkah ini ialah untuk melebarkan asas cukai. Walau bagaimanapun, saya ingin meminta kerajaan untuk menjelaskan bagaimana peningkatan sebanyak 2% ini akan memberi kesan kepada rakyat biasa. Sebagai contoh, rakyat perlu tahu, jika saya membeli belah lah di Maidin, troli saya RM400. Adakah maknanya dengan cukai ini, saya kena bayar sekarang RM408, 2% increase. Jadi saya berharap komunikasi kerajaan yang lebih simple, baik dan jelas kepada rakyat mengenai isu ini. Tuan Speaker, saya gembira bahawa kerajaan madani ini sedang mengambil pendekatan positif dalam menangani isu dependency on oil and gas. Untuk tahun 2024, kerajaan bercadang untuk meminta Petronas menyumbangkan 32 bilion. Ini adalah pengurangan daripada 40 bilion tahun lalu dan 50 bilion pada belanjawan 2022. Ini adalah trend yang sangat sihat dan bertanggungjawab. Bagi saya ini adalah langkah penting oleh kerajaan madani kerana minyak dan gas adalah sumber yang terhad dan tidak boleh diperbaharui. Kita juga perlu sedar bahawa dengan perubahan iklim yang makin pantas, kita mungkin hanya mempunyai lebih kurang 30 tahun lagi hasil minyak dan gas lagi sebelum sektor ini hilang sepenuhnya. Tuan Speaker, walaupun belanjawan madani ini berani, malangnya ia tidak memberi tekanan kepada plan gaji progresif. Punca utama banyak masalah ekonomi Malaysia adalah gaji yang rendah bagi B40 dan juga M40. Gaji yang rendah mengakibatkan kutipan cukai peribadi yang rendah untuk kerajaan. Data kutipan cukai hasil peribadi dan hasil korporat ini mengemukakan satu soalan asas. Kenapakah syarikat-syarikat, berapa ratus ribu saja syarikat, jauh lebih kaya berbanding dengan semua 16 juta pekerja di Malaysia? Bolehkah kerajaan madani meyakinkan golongan majikan untuk berubah, tukar fikiran dia bahawa terdapat lebih banyak kebaikan sosial dan ekonomi sekiranya keuntungan dikongsikan dengan lebih wajar? Inequality di antara majikan dan pekerja yang ketara ini menyebabkan pemesatan brain drain. Tuan Speaker dan ahli-ahli di Parlimen, ya, dalam 3 dekad ini kita telah kehilangan begitu banyak human capital kepada dunia dan khususnya pada jiran kita, Singapura. Di Singapura hampir 1 juta rakyat Malaysia bekerja di sana dan mereka telah berjaya menaikkan ekonomi Singapura kedudukan KDNK per capita kedua tertinggi di dunia berdasarkan purchasing power parity. Dengan izin, can we all imagine where we will be today if the 1 million Malaysians stayed behind Malaysia and power our own economy? Untuk mengangkat prinsip-prinsip madani dalam tahun-tahun yang akan datang,
kerajaan harus berusaha lebih keras untuk memastikan bahawa perkongsian ekonomi yang lebih adil. Jika kita gagal berbuat demikian, kita akan terus terperangkap sebagai sebuah negara kapitalis kroni di mana segelintir mahal kaya dari zaman Dr. Mahathir terus kaya dan rakyat akan terus berdepan dengan isu-isu kos kehidupan asas. Tuan Speaker, saya ingin menyentuh isu perbelanjaan hasilnya subsidi yang bersasar. Izinkan saya memberi contoh ringkas tentang sistem subsidi petrol yang kita ada sekarang. Katakan seorang cikgu sekolah, pendapatan 3,500 bulan, guna motosikal pergi kerja tiap-tiap hari, full tank RM6, kena isi 3 kali seminggu. Ya, dia punya kos minyak RM72. Katakan kerajaan memberi manfaat subsidi petrol 50%, maknanya kerajaan bagi dia RM70 sebulan. Manakala, kalau kita guna contoh lain, upper middle class, seorang peguam, pendapatan dia RM35,000 sebulan, 10 kali ganda cikgu tu. Dia pakai BMW, full tank RM120. Dalam sebulan, kerajaan bayar dia lebih kurang RM480 subsidi. Cikgu dapat RM72, peguam yang lebih kaya 10 kali dapat RM480 subsidi. Sistem subsidi ini memang tidak adil dan bukanlah sistem subsidi madani yang kita mahukan. Oleh itu, satu sistem subsidi yang lebih tersasar, lebih berperingkat perlu dilaksanakan dengan secepat mungkin. Tuan Speaker, saya beralih pada tumpuan perkara berkaitan dengan kerja saya di IPU dan juga MDV, iaitu Science and Technology, terutamanya Renewable Energy dan Space Tech. Dengan izin, MDV is a pioneer financier for renewable energy di Malaysia. Kami sangat teruja dengan program NETR ni. Renewable energy bukan lagi pilihan tetapi satu keperluan dan banyak syarikat besar telah komited untuk menjadi sebahagian daripada RE100. Syarikat-syarikat global besar ini berjanji untuk menggunakan 100% renewable energy menjelang tahun 2030. Syarikat-syarikat RE inilah yang kita mahukan bertapak di Malaysia. Jadi kita perlu membina sektor renewable energy yang mencukupi dan boleh menyokong usaha ini. Belanjawan ini mengumumkan Corporate Green Power Program dan third party access yang baru ke grid kebangsaan. Ini bagus. Tetapi dengan izin, we need to do more to restructure the energy sector dan hentikan unsur-unsur kroni kapitalisme yang cukup mendalam dalam sektor penjanaan kuasa. Semua orang tahu IPP ni betul-betul banyak kroni dia. Yang Amat Muhammad Tambun dan juga rakan-rakan baik daripada Pakatan Harapan, kita berkempen 2 dekad untuk melawan golongan mahal kaya IPP ini. Jadi untuk renewable energy, tolonglah jangan pula kita lupakan asas perjuangan kita. Saya juga ingin menekankan sedikit tentang space technology. Sebenarnya Malaysia mempunyai banyak PKS yang membekalkan barangan dan perkhidmatan kepada syarikat space tech di serata dunia. Orang ramai tak tahu. Sebenarnya ada. Dengan adanya hubungan baru yang rapat di antara Malaysia dan Elon Musk, MDV juga melihat banyak potensi dalam pertumbuhan sektor ini. Ingin saya ingatkan kepada semua bahawa Malaysia merupakan pelanggan pertama SpaceX pada tahun 2009. We have a lot of goodwill with Elon Musk on SpaceX. Dengan komitmen Elon Musk terhadap pelaburan kereta EV dan bateri di Malaysia, kita boleh dan seharusnya kembangkan ekosistem bisnes kita dengan SpaceX juga. Akhirnya, sebagai ahli Parlimen Subang, saya ingin mengucapkan terima kasih pada kerajaan kerana meluluskan pembinaan klinik kesihatan USJ 1 pada awal tahun ini dah announce. Tetapi, bilakah tarikh upacara pecah tanah? Saya nak pergi dah. Saya nak pergi tengok bila nak buka tanah ni. Saya ingin kongsikan data berikut. Berdasarkan bancian terkini kerajaan sendiri, Subang mempunyai seramai 480,000 penduduk, di mana 330 orang bekerja. Hasil isi purata di kawasan saya ialah sekitar 12,000 sebulan. Jadi purata pendapatan setiap orang Subang adalah lebih kurang 6,000 sebulan yang bekerja. Jika kita pakai kadar 15% cukai hasil pribadi yang berkesan, the effective tax rate 15%, setiap tahun warga Subang menyumbang cukai pribadi sebanyak 3.6 bilion kepada kerajaan Malaysia. Walau demikian, permintaan warga Subang
tidak banyak. Kita cuma minta satu klinik. Klinik yang akan menelan kos kurang daripada 50 juta ringgit. Kita tunggu dah 1 dekad lebih dah. 50 juta adalah cuma 1.4% cukai personal income tax yang warga sumbang setiap tahun kepada kerajaan. Jadi saya bawa isu ini kerana dalam ucapan belanjawan Yang Amat Berhormat Tambun menyebut 5 nama klinik-klinik kesihatan baru, tetapi klinik USJ1 tidak ternama. Mewakili penduduk Subang, saya minta kerajaan untuk memastikan bahawa pembinaan klinik USJ1 ini akan dimulakan tahun depan. Itu saja ucapan saya. Terima kasih dan saya harap semua ahli parlimen on both sides boleh menyokongnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Subang.